Bagi makan itu bererti jaga kebajikan mereka. Kita pelihara kebajikan mereka. Kalau susah, kita sama-sama pakat support mereka. Tapi kita tahu kita tak ada duit, tuan-tuan. Kita yang negara Islam ni memang ada projek. Kita tak ada projek kayu balut sebagainya, ada projek bina bangunan sebagainya. Duit kita sikit, paling kurang kita bagi sikit. Yang penting adalah keprihatinan yang kita beri kepada mereka, ambil berat dan sebagainya. Itu yang lebih penting. Kita pun tahu kita nasib baik juga kita lahir tempat orang susah. Maka tahulah kita kehidupan orang susah macam mana. Jadi itu gambaran yang saya nak sebutkan di sini. Di Kelantan yang menariknya, dan satu zakat ni tak kira dah orang-orang Islam ke bukan Islam, duit ni patut diberi. Kalau bukan namanya zakat sekalipun, duit patut diberi kepada Muslim dan juga non-Muslim. Itu tak kisah. Baik. Di Kelantan yang menariknya adalah suasana menjaga kebajikan ini terlalu hebat. Sampaikan kalau orang Cina mati pun pergi lawat. Tahu tuan-tuan, kita ni orang Islam mati kita pergi lawat, doakan. Tapi di Kelantan sudah ada satu budaya, kalau orang Cina mati, pergi lawat orang Cina tersebut. Doa je tidak, tapi pergi lawat, orang appreciate mereka, raikan mereka dan sebagainya. Berlaku di Kelantan. Dan Tok Guru Aziz sebut satu statement. Dia kata Ambon ni satu benda lagi yang nak buat, tapi tak larat nak buat. Telah je umur dah. Kalau dia sempat memang nak buat benda ni. Apa dia tuan-tuan? Nak kahwin dengan orang Cina. Tu kata kalau boleh dia kahwin seorang lagi dengan orang Cina. Sebab dia nak hapuskan ada orang Melayu Cina ni. Kita, perjuangan kita bukan Melayu Cina, perjuangan kita adalah Islam. Siapa yang paling takwa kepada Allah, iaitu kita utamakan. Dan Tok Guru sebut kalau boleh dia kahwin orang Cina, tapi dia dah tua dah, tak larat dah. Jadi cerita begitu sampai tahap kita kena jaga kebajikan. Begitu juga bila Tok Guru ni, Sami Tokong panggil dia, Sami Buddha panggil dia. Dia pergi raikan Sami Buddha tersebut, dan dia pakai pakaian agama dia, pakai yubah sebagainya. Dia meraihkan mereka dan lekas sekali dengan orang Kristian. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Tapi kita ni terlalu suka menghukum mereka. Peliknya, kita marah orang Kristian berdakwah. Dalam masa yang sama, kita tak bagi orang Islam berdakwah. Kita tak bagi agama lain berdakwah, kita pun tak bagi orang Islam untuk berdakwah. Kita gam pula para ulama. Kita sekap pula segala kebaikan yang dibuat. Jadi macam mana tuan-tuan? Kita tak bagi orang Islam masuk gereja, dalam masa yang sama kita pun tak bagi orang Kristian masuk ke masjid. Orang Kristian bagi orang Islam masuk ke gereja, tapi kita perlu sekat orang Kristian ni pada masuk ke masjid. Kan ada dulu peristiwa orang Kristian bagi tazkirah di masjid dan sebagainya. Orang Kristian, orang Cina senama di masjid dah. Apa yang berlaku? Kita dihalang apa yang orang Cina senama di masjid, buka aurat dan sebagainya. Apa orang Cina masuk ke masjid, ini tidak patut. Tuan-tuan, kalau di negara luar, di UK, kata pensyarah ke guru saya, biasa saja orang Islam sembahyang di gereja, sembahyang tarawih. Sebab apa? Sebab tak ada tempat sembahyang. Dan gereja bagi. Yang mana gereja bagi. Ada satu tempat masjid, saya tak nak sebut masjid mana, di bandaraya. Ada seorang perempuan tak pakai tudung, nak pergi sembahyang. Bila nak pergi sembahyang, penjaga masjid tu halau dia. Dia kata tak pakai tudung, tak boleh masuk masjid. Kawan tadi baru dia nak pergi sembahyang, kena halau terus pergi balik. Ni kekasaran kita. Orang pakai tudungnya tu halau tak pergi masjid. Kalau di gereja, tak kira dilayan baik. Ada seorang ustaz yang terkenal tanah air, bila dia pergi ke masjid, orang nak datang ke masjid, dia halang. Dia sambut dengan kasar. Tapi bila pergi ke gereja, gereja sambut dengan cara yang baik. Jadi sepatutnya kita ni kena bina kena buat baik dengan semua orang lah. Tak perlulah kita ada barrier dia, ada sempadan dia. Adakah salah kita masuk masjid dengan membuka aurat? Sedangkan memang boleh kata-kata semua membuka aurat di masjid. Minta maaf, sebagai contoh orang perempuan bila nak pakai tu dia buka tudung, kadang-kadang nampak aurat dia, sama dia. Apakah salah membuka aurat di masjid? Tiada masalah. Yang penting jangan buka aurat yang berat saja. Kita kadang-kadang orang lelaki pun buka seluar, nak pakai kain sarung, nampak bahagian paha kita. Apakah salah begitu? Tiada masalah. Tapi kita sekarang ada kekerasan yang berlaku, salah faham tentang Islam banyak berlaku di negara kita. Jadi saya tak boleh nak panjang lagi. Saya pun
orang rumah saya tinggal tempat lain, pada kena balik segera ambil dia. Cumanya saya nak rumuskan begini dah. Yang pertama adalah menjadi tugas kita pegang Islam ni bantu orang susah. Walaupun kita tak ada duit, kita cubalah mana-mana yang patut. Saya kongsi di tempat saya di rumah pantai pun, kami ada buat program sembang-sembang teh tarik secara bersiri. Dan setakat ni kita dah buat dalam 3 siri. Siri yang pertama adalah kita buat program tiru macam saya. Tiru macam saya ni erti dia adalah bagaimana saya jaga kecantikan orang perempuan, bagaimana orang lelaki jaga badan dia, makanan apa patut makan, senaman macam mana patut diamalkan dan sebagainya. Jadi kita buat program begitu. Itulah Islam sebenarnya. Yang kedua, kita buat program sembang teh tarik yang kedua adalah berkaitan dengan cinta pakai buang. Cinta pakai buang ni macam pampers lah. Kita pakai, kita buang lepas tu kan. Baik, cinta pakai buang tu merujuk pada suami isteri yang suka bergaduh. Yang suami ni sekejap berada isteri pun berada dengan suami, jadi keluarga tidak bahagia, anak-anak menderita. Yang kedua, orang belum kahwin lagi, sekejap kasih dengan orang sana, lepas tu berkasih orang sini pula. Yang berlaku kalau anak muda kita. Kita bincangkan bagaimana cinta menurut Islam. Kalau suami isteri ni hidup dalam keadaan Islam, maka keluarga itu akan jadi baik. Dan ketiganya, kita buat program baru tadinya seni komunikasi dalam keluarga. Kadang-kadang mak ayah ni dia mulut dia telajak sikit, bukan kita ni, insya-Allah bukan kita. Dia kata anak dia bodoh lah, dia kata anak dia sial, dia kata anak dia degil. Jadi perkataan begitu akan membentuk perangai karakter anak dia. Bila dia kata anak aku ni degil, kamu ni degil betul, kerah telinga, maka secara tak langsung anak dia akan jadi degil. Kamu ni kerah kepala, maka secara tidak langsung anak dia akan jadi kerah kepala. Kamu ni anak macam-macam kata pelik-pelik yang keluar. Jadi tuan-tuan, kita pun mengajar seni berkomunikasi kalangan keluarga. Isteri nak komunikasi macam mana suami, kemudian bagaimana ibu bapa dengan anak, anak ibu bapa pula bagaimana. Yang tu kita buat. Kita nak baiki masyarakat kita yang pelik sangat. Kalau di Pantai Dalam tu pelik sangat, sini saya tak tahulah macam mana. Kalau di area saya tempat Taman Medan tu, yang pakai tudung tak ramai. Yang pakai tudung tapi buka maruah ramai. Yang tak pakai tudung buka maruah lagi-lagi ramai. Yang tu nak kena baiki letih juga kita tuan-tuan. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan kira kebaikan yang kita lakukan. Dan yang terakhirnya, kesimpulan kita adalah agama Islam mengajak agama yang baik. Paling baik sekarang ni tak perlulah kita sebut orang kafir ya. Kita buang perkataan kafir dalam hidup kita. Kita sebut non-Muslim ataupun orang bukan Islam. Kadang-kadang bila pergi demo, kasar juga kadang-kadang. Kalau siapa pergi demo lah, disebut Yahudi laknatullah. Kesian orang Yahudi, dia lain-lain, kawan dia lain-lain, jadi orang Yahudi. Kita perlu kata Yahudi laknatullah. Tak pasal-pasal dia kena laknat Allah. Sebenarnya tidak betul. Kita kata hancur orang kafir, tak betul lah ke tu. Sepatutnya kita jangan kata hancur orang kafir. Kita katakan hancur kezaliman, betul. Kezaliman tu yang kita nak runtuhkan. Orang yang bukan Islam, kita nak bagi petunjuk. Kita nak minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Tapi kekasaran tu berlaku, perkara-perkara keras dalam gerakan Islam tu berlaku, menyebabkan orang takut kepada Islam kerana kita yang keras. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan pada kita. Saya minta maaf ya tuan-tuan di mana terkasar dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu wassalam. As-salatu wassalam alayka ya sayyidi